Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar yang menonton video pengajaran untuk kursus MPU 23012 Pengajian Islam. Dan anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Fahmi bin Mat Yusof untuk kita terus menelusuri untuk minggu yang ketiga ini. Baiklah, untuk minggu ketiga ini, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita akan melihat beberapa perkara dalam kursus ini dan masih lagi berkisar dengan topik yang pertama, iaitu Islam sebagai ad-din. Untuk topik yang pertama ini, kita akan terus melihat berkenaan dengan beberapa perkara secara mendalam mengenai pengertian Islam, iman dan juga ihsan. Kita akan bincangkan rukun iman 1.3, diteruskan dengan 1.34 menyatakan keperluan beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Seterusnya menyatakan keperluan beriman kepada hari akhirat dan menyatakan keperluan beriman kepada qada dan qadar. Dan 1.4 bincangkan ihsan. Secara lanjutnya kita akan membicarakan mengenai menjelaskan konsep ihsan pada 1.41, 1.4.2 menerangkan konsep akhlak dan 1.4.3 menyatakan konsep dosa dan pahala. Baik. Untuk kursus ini, untuk topik ini, kita akan masih lagi berkisar berkaitan dengan CLO yang pertama, Course Learning Outcome yang pertama, iaitu melaksanakan dengan yakin amalan Islam dalam kehidupan seharian. Okey, inilah CLO yang pertama yang pelajar-pelajar akan capai bagi topik ini. Seterusnya, hasil pembelajaran pula. Okey, setelah mempelajari bab ini, pelajar dapat membincangkan rukun iman dan bincangkan ihsan. Baiklah, kita lihat ada 3 gambar di sini. Iaitu gambar yang pertama berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan anak panah ataupun kita sebut sebagai signboard. Ya, signboard ada over there, nowhere, far away, somewhere, no idea, not sure, don't know, uncertain, distant, kesana kesini. Okay, please jangan buat TikTok ya. Kesana kesini ya. Okay, baik, seterusnya yang kedua adalah gambar seolah-olah menunjukkan kemusnahan yang berlaku di bumi ini, di dunia ini. Ya, boleh jadi ini adalah sedutan daripada filem Armageddon ataupun 2012 ataupun Final Destination. Okey, baik. Dan yang ketiga, gambar dadu menunjukkan luck and fate. Ya. Baik, jadi daripada ketiga gambar ini, apakah yang dapat anda jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan gambar ini? Gambar pertama menerangkan berkaitan dengan apa, gambar kedua menerangkan tentang apa, dan gambar yang ketiga menerangkan tentang apa. Okey, jadinya gambar-gambar ini menunjukkan, gambar yang pertama ini menunjukkan apa? Nabi dan juga Rasul sebagai panduan buat umat manusia. Dan gambar yang kedua ini menunjukkan apa? Gambaran hari kiamat di mana dunia ini akan dimusnahkan dan bermulalah kehidupan manusia yang kekal abadi. Ada soalan yang bertanya, adakah nanti dunia akan dimusnahkan sebegini rupa? Ini adalah gambaran manusia. Gambaran manusia. Kalau kita nak lihat macam mana gambaran berlakunya kiamat ini, kita boleh menyingkap ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan dengan jelas berkaitan dengan kiamat itu, di mana bukit, bukau, gunung ganang itu berterbangan. Ya? Tidak dapat kita bayangkan dengan akal manusia. Cuba bayangkan bukit bertajam yang ada dekat belakang kita ini. Kalau dekat PSP lah. Boleh berterbangan. Memang kita tak dapat nak bayangkan. Tapi itulah sebenarnya gambaran kiamat. Baik. Seterusnya, qada dan juga qadar. Bagi gambar yang ketiga ini, untung, rugi dan juga nasib manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita lihat keperluan beriman kepada Nabi dan juga Rasul untuk subtopik yang pertama. Okey, kita sebagai umat manusia wajib beriman kepada Rasul, di mana Allah SWT mewajibkan setiap umat Islam untuk beriman kepada Nabi dan juga Rasul yang diutuskan. Tujuannya untuk apa? Untuk dijadikan
ikutan. Kita perlu mengikut Nabi dan juga Rasul disebabkan apa? Untuk jadi panduan, ikutan kepada kita. Dan kita perlu ingat, Nabi dan Rasul ini adalah manusia pilihan yang mana telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi dan juga Rasul ini memandu kehidupan manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita fahamkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Nabi. Nabi adalah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu. Dan dalam masa yang sama, Nabi ini dia tidak ditugaskan untuk menyampaikan apakah ilmu ataupun ajaran-ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Maksudnya apa yang diterima hanyalah untuk dirinya sahaja. Manakala Rasul pula, kalau kita lihat di sini, Rasul ini adalah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu. Ya, hampir sama. Memang sama. Exactly sama macam Nabi. Tetapi yang membezakannya adalah apa? Rasul ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Baiklah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Kita lihat pula tugas para Rasul. Di mana tugas para Rasul ini yang pertama adalah untuk memisahkan manusia daripada penyembahan makhluk. Macam manakah yang disebutkan dengan penyembahan makhluk itu? Contoh sembahan terhadap makhluk-makhluknya. Kalau kita lihat makhluk yang cukup powerful adalah matahari, lagi bulan, bintang. Kalau ada manusia yang sembah kepada bintang ini, contohnya seperti mereka yang tinggal dekat padang pasir, yang tinggal dekat Iran. Itu sebab dia ada agama Majusi yang sembah kepada api, yang sembah kepada bintang. Sebab apa? Sebab negara tersebut terletak di padang pasir, satu. Kemudian pada waktu siang sangat panas, pada waktu malam sangat sejuk. Dan disebabkan mereka sejuk, mereka menghidupkan unggun api. Dan pada waktu itu mereka dapat merasakan hidup dalam keadaan yang cukup nyaman. Sebab apa? Api boleh memanaskan badan mereka daripada kesejukan. Dan yang kedua, pada malam hari, keadaan di kaki langit dekat negara-negara seperti Parsi ataupun kita sebut sekarang ni sebagai Iran. Di situ kalau dahulunya ada sebuah kuil yang dapat menghidupkan api sehinggalah terpadam waktu bila? Waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Betapa hebatnya kuasa Allah dapat padamkan api yang sekian lama hidup, dinyalakan, akhirnya dipadamkan apabila lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan sebut berkaitan dengan bintang tadi, bintang kalau di sana tempat tersebut, bintang-bintang itu seolah-olah berada di kaki langit. Nampak bertebaran. Kalau kita di Malaysia ini tak nampak suasana dia macam tu. Tapi kalau di negara yang saya sebutkan tadi seperti di Iran, ataupun dahulunya dikenali sebagai Parsi, memang keadaan dia sangat-sangat menakjubkan. Itu sebab dia mengapa manusia sembah kepada makhluk. Baik, lagi. Manusia juga sembah kepada makhluk. Contohnya manusia sembah kepada manusia sendirilah. Contoh, ditengok ada orang yang lebih berkuasa, lebih superior. Jadinya, sembahan itu kepada bos, sembahan itu kepada tuan dia. Baik. Dan juga tugas para Rasul yang kedua adalah menyeru manusia. Menyeru manusia supaya menjauhkan diri daripada syaitan, daripada tauhid. Tauhid ni adalah perkara ataupun benda yang menjadikan yang manusia jadikan ini sebagai sembahan. Yang mana kalau kita lihat perkara-perkara ini, syaitan dan juga tauhid ini sentiasa menggoda manusia agar menentang Allah dan juga Rasulnya. Contohnya apa? Contoh, manusia ini sukakan kepada hawa nafsu, disukakan kepada keseronokan yang melampau, jauhkan diri daripada Allah SWT. Of course, perkara itu akan berlaku. Dan akhirnya, terhindar daripada hidayah Allah SWT. Ini yang kita perlu sedar bahawa Nabi dan juga Rasul ini tujuannya untuk apa? Untuk jadikan diri kita sentiasa dekat dengan Allah SWT. Dan yang ketiga, tugas para Rasul adalah menunjukkan jalan kebaikan supaya manusia bebas daripada kesesatan.
Dan yang keempat, menerangkan peranan hamba, peranan manusia ini sebagai hamba Allah. Yes, kita perlu ingat kita ini adalah hamba Allah. Bila hamba Allah, siapa tuannya? Tentulah Allah. Hamba perlu ikut cakap, perlu dengar cakap Tuhan dia. Sekali lagi, hamba perlu ikut cakap Tuhan dia, perlu dengar cakap Tuhan dia. Dan kita di sini adalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tuan kita, bos kita. Jadinya bukan bosku, tetapi bos kepada kita yang kita perlu ikut, kita tak boleh ingkar, kita tak boleh lawan langsung cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebabnya kita ini berperanan sebagai khalifah, dan bila mana kita berperanan sebagai khalifah, kita lah perlu memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita lihat pula perbezaan antara mukjizat dan juga sihir. Mukjizat ini adalah satu perkara yang melemahkan orang yang melihatnya. Manakala sihir ini adalah satu buatan makhluk yang mana ianya disokong kuat oleh siapa? Oleh syaitan. Okey, baik, kita lihat apakah yang membezakan mukjizat dan juga sihir ini. Siapakah penerima mukjizat dan siapakah penerima sihir? Okey, penerima mukjizat adalah para rasul, para nabi. Okey, dan juga penerima sihir ini siapa dia? Yes, sudah tentu siapa-siapa pun boleh perolehinya, okey, dan sesiapa saja boleh mempelajarinya. Mempelajari sihir ini adalah satu perkara yang sesungguhnya adalah satu perkara yang sangat-sangat bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa? Sebab belajar sihir ini dia penuh dengan perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang sememangnya perkara itu perkara yang tidak elok untuk kita pelajari. Okey, baik. Yang kedua, cara memperolehi mukjizat ini diberikan bersama dengan darjat kenabian, level kenabian tersebut ataupun kerasulan. Dan sihir pula perlu dipelajari, dan selalunya syaitan akan meletakkan syarat yang aneh dan juga kotor. Kan? Sebab cara aneh dan juga kotor ni dengan cara apa? Dengan dapatkan darah binatang-binatang yang kotor, lagi perlulah dibaca jampi serapahnya. Minta kepada pelajar-pelajar yang mana yang menonton video ini, jangan pergi Google pula selepas ni dan try, jangan sebab apa? Dia akan memerangkap diri sendiri. Sebab apa? Ada kes di mana ada orang yang ingin mencuba, apabila mencuba akhirnya makan diri. Sebab apa? Ilmu macam ni pun ada juga orang kongsikan. Sangat-sangat bahaya. Ingatan untuk diri kita bersama. Baik. Dan seterusnya, tujuan mukjizat ini untuk membuktikan bahawa pemegang mukjizat ialah Nabi dan juga Rasul dan dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sihir pula tujuan dia untuk menganiaya orang lain. Tak ada orang belajar sihir untuk memberikan orang lain jadi kaya. Tak ada. Tak pernah dengar lagi. Tak ada pun orang belajar sihir lepas tu dia tolong hantar sihir kepada orang lain dan orang lain jadi bahagia. Tak ada. Yang kita nampak untuk apa? Menganiaya orang lain. Nakkan orang lain dalam keadaan derita. Nakkan orang lain dalam keadaan sakit. Sakit pula tak dapat disembuhkan. Dan sekiranya kita lihat perkara ini, sememangnya jauh daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya riak apabila memiliki kelebihan dapat sihirkan orang lain. Okey, seterusnya. Okey, kelebihan perbezaan antara mukjizat dengan sihir ini, hukum ketika menyaksikannya. Mukjizat tujuan dia adalah untuk diperlihatkan kepada orang ramai dan wajib hukumnya. Okey, hukum wajib untuk mempercayainya. Dan sihir, hukum ketika menyaksikannya adalah haram meminta pertolongan daripada bomoh, apatah lagi kita mempercayainya. Okey, seterusnya, mukjizat. Adakah ianya boleh diatasi? Sudah tentu tidak. Sebab apa? Ianya datang daripada Allah SWT. Kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi dan juga Rasulnya. Manakala sihir, ianya adakah boleh diatasi? Sudah tentu tidak dapat diatasi. Ianya boleh diatasi dengan kehebatan sihir yang lain dan juga dapat diatasi, dilemahkan dengan bacaan ayat Al-Quran. Dan seterusnya, bagaimanakah kekekalan dia?
Adakah mukjizat ini akan kekal? Ya, mukjizat ini akan kekal sehinggalah hari kiamat. Dan darjat kehebatan mukjizat ini seperti diberikan kepada Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa ini diberikan tongkat, dan tongkat itu boleh membelah lautan. Dan dengan mencampakkan tongkat itu boleh menjadi ular dan makan ular yang dibuat oleh ahli sihir yang lain. Dan dengan tongkat itu juga Nabi Musa ketuk kepada batu, maka terpancutlah 12 mata air untuk kaum-kaum dia. Itulah yang dikatakan mukjizat. Sama juga mukjizat yang ada pada Nabi Isa, dapat menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Baik, manakala sihir pula, adakah ianya akan kekal? Sudah tentu sihir tidak akan kekal. Dan sihir ini akan dibayangi oleh sihir yang lain, yang dibuat oleh orang lain. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apakah kesan beriman kepada Rasul? Yang pertama, sekiranya kita beriman kepada Rasul, sudah tentu kita dapat terhindar daripada gejala buruk. Sebab apa? Sebabnya, kita akan menjadi yakin dalam ibadah kerana apa yang kita lakukan ini menepati tuntutan yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengikuti cara ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi dan juga Rasul. Sebab apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga Rasul itu adalah benar belaka. Dan kita ini sebagai manusia akan mencontohi akhlak Nabi. Akhlak Nabi ini menjadi suri tauladan. Dan macam mana pun apa yang akan berlaku pada kita ini, sudah tentu kita tidak akan lakukan perkara-perkara yang bertentangan, perkara-perkara yang dikatakan karut dan juga tidak masuk akal. Sebab apa? Apa yang kita lakukan ini semuanya berdasarkan apakah yang telah dilakukan oleh para rasul. Baiklah. Okey, tamat sudah subtopik yang pertama, iaitu percaya kepada rasul. Dan seterusnya kita melihat kepada percaya kepada hari kiamat. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah hari kemusnahan, hari kehancuran, hari kematian bagi seluruh alam serta setiap makhluk yang bernyawa. Jadinya Allah SWT menghidupkan semua makhluk. Siapakah makhluk tersebut? Adakah kita saja? Ya, kita juga dihidupkan. Adakah makhluk-makhluk yang lain? Ya, juga dihidupkan. Dan kesemuanya dihimpunkan di padang mahsyar untuk menerima keadilan. Dan seterusnya, akan ditentukan sama ada dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini? Neraka ini adalah tempat bagi mereka yang melakukan dosa, kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran dan juga perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini tidak diampunkan dosa, manakala yang diampunkan dosa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga buat mereka yang melakukan kebaikan di atas dunia ini. Okey, seterusnya kita lihat proses berlakunya kiamat. Proses berlakunya kiamat ini bermula, sebelum ini adalah kehidupan kita di dunia. Setelah kita dimatikan, kita akan masuk ke dalam alam kubur ataupun dikenali sebagai alam barzah. Dan alam barzah ini diumpamakan sebagai kematian kecil. Kematian kecil, dan di sinilah soalan daripada malaikat Munkar Nakir akan ditanya kepada hamba-hambanya, kepada manusia, di manakah, apakah yang mereka lakukan, dan kesemuanya berdasarkan amalan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, dan tiupan yang pertama itu adalah untuk mematikan semua makhluk yang hidup ketika itu, dan tiupan yang kedua adalah untuk menghidupkan semua makhluk yang telah dimatikan. Baik. Seterusnya yang ketiga adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini adalah semua dibangkitkan semula, semua makhluk. Keadaan manusia berbeza mengikut amalannya dekat dunia. Sebab apa? Dalam surah Al-Mulk ada disebutkan afamay yamshi mukiban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, di mana Allah SWT sebut
dalam surah Al-Mulk ini berkaitan dengan ada orang yang dekat akhirat nanti. Allah SWT tunjukkan kepada dia ini berjalan dengan menggunakan muka. Afamay yamshi mukiban ala wajhihi, wajah. Dia akan berjalan dengan menggunakan wajah. Hari ini kalau kita lihat manusia kalau dapat berjalan dengan menggunakan tangan, satu perkara yang agak pelik. Dan kalau di akhirat nanti Allah SWT jadikan ada orang yang boleh berjalan dengan menggunakan wajah, itu bukan satu perkara yang pelik bagi Allah SWT. Sebab apa? Ia bergantung kepada amalan mereka yang mereka lakukan dekat dunia ini. Baik, seterusnya yang keempat. Proses yang keempat adalah hari perhitungan. Hari perhitungan di mana semua manusia dikumpulkan, dihitungkan amalan, dan proses perhitungan ini melibatkan 3 perkara. Sekiranya kita ni ada syafaat uzma, diberikan syafaat oleh Nabi SAW, mudahlah kita untuk melepasi hari perhitungan tersebut. Tidaklah tunggu lama. Macam kita tunggu dekat klinik lah. Kalau nombor tu lambat sangat timbul, lambatlah kita, tunggulah kita, berjanggutlah kita, reputlah kita kat situ. Okey, baik. Dan juga ditimbangkan amalan kita. Itu sebabnya ada mizan, ada neraca. Bukan encik mizan lain. Okey, ada neraca untuk timbang yang manakah lebih berat amalan dia ataupun lebih berat perkara-perkara yang disebut sebagai dosa dia. Dan akan juga diberikan itab. Itab ini adalah pemberian buku amalan. Baik. Seterusnya akan melalui sirat, iaitu jambatan, di mana saiznya lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau sirat. Dan yang terakhir adalah ditentukan syurga ataupun neraka. Dan syurga dan juga neraka ini menjadi final destination. Keadaan yang terakhir ataupun destinasi yang terakhir yang perlu dilalui oleh manusia. Baik, kita lihat seterusnya tanda kiamat kecil, iaitu kalau kita dapat lihat di sini, orang miskin menjadi kaya dan mendirikan bangunan yang besar dan juga tinggi. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang miskin ini? Orang miskin ini disebutkan oleh Nabi SAW, ringkasnya adalah masyarakat Arab Badui yang dahulunya bersama-sama dengan kambing, naik unta, dan pada hari ini kita dapat lihat di negara Arab sendiri naiknya bangunan yang tinggi-tinggi. Satu. Kemudian mereka ini adalah kaya, negara yang kaya dengan minyak. Kalau kita lihat negara UAE, Emirat Arab Bersatu, bandar-bandar besar seperti Dubai, Abu Dhabi, inilah yang menjadi pusat tumpuan dunia sekarang ini. Kereta, kalau kita tengok, kereta bukan kereta biasa-biasa, kereta sport kebanyakan dia. Okey, dan menjadi tempat tumpuan pedagang dunia. Sebab apa? Dia dah menjadi tempat pusat perdagangan dunia di situ. Okey, seterusnya bertambah singkatnya masa. Masa makin lama makin menjadi singkat. Setahun diibaratkan seperti sebulan. Sebulan diibaratkan seperti seminggu. Seminggu diibaratkan seperti sehari. Dan sehari diibaratkan seperti percikan api. Sangat-sangat cepat. Kan? Sedar-sedar, dah petang. Dah malam. Dah habis dah satu hari. Dan inilah berlaku. Tambah-tambah lagi kalau pelajar-pelajar sekalian dalam pengajian diploma, dah habis dah semester 2. Dah habis dah. Dah habis dah 3 tahun. Rasa macam minggu lepas dia daftar. Dan itulah yang dikatakan bertambah singkatnya masa. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah urusan akan dipegang oleh bukan ahlinya. Kalau kita lihat di sini, apa yang kita boleh faham adalah, kalau kita lihat, banyak perkara yang dipegang oleh bukan orang yang mempunyai kepakaran, orang yang tidak ada kelayakan. Kalau dia pegang jawatan tersebut, dia handle urusan tersebut, akan berlakunya perkara-perkara yang tak diingini. Contohnya pecah amanah, lagi melakukan perkara-perkara yang menyalahi integriti dan sebagainya. Banyak kalau kita lihat perkara-perkara begini. Bos-bos besar terlibat dengan rasuah. Sebagai contoh, lagi orang yang menjadi pihak berkuasa, dia sendiri yang menjaga jenayah tersebut. Inilah yang disebut sebagai tanda kiamat kecil. Baik. Seterusnya tidak dapat bezakan antara harta pencarian yang halal dan juga haram. Di mana pada hari ini, apa yang mereka lakukan, na'udzubillah min zalik,
perkara yang haram bagi mereka itulah halal. Dan siap pula bagi alasan, kalau saya tak buat perkara ni, saya nak makan apa? Siapa nak bagi saya makan? Oh, boleh pula dia pula yang tazkirahkan kita. Kan, bagi dia itu adalah perkara yang haram. Pelacuran bagi dia adalah perkara yang halal. Okey. Baik, buat kerja yang susah payah apa semua itu adalah perkara yang haram. Na'udzubillah min zalik ya. Baik, seterusnya bilangan perempuan melebihi nisbah lelaki. Cuba tengok bilangan perempuan dan juga lelaki dalam kelas anda. Adakah ramainya lelaki ataupun perempuan? Okey. Baik, seterusnya fitnah berleluasa dalam masyarakat, betul? Yes, memang betul. Banyak fitnah berleluasa dalam masyarakat. Banyak perkara yang berlaku, perkara yang tak betul dibangkitkan dan ianya menjadi betul. Sekiranya perkara itu menjatuhkan marah orang, tidak perlulah kita sebar-sebarkan. Sebab apa? Kita tak nak dosa-dosa kita dapat di Google. Dosa-dosa kita dapat di Google oleh orang lain. Okey. Dan apa lagi tanda kiamat kecil? Berlakunya banyak pergaduhan dan juga peperangan. Ya, banyak berlaku di negara-negara yang bergolak. Kadang-kadang tak berlaku tak berlaku peperangan pun, tapi berlaku pergaduhan. Pergaduhan mulut lah, pantang disentuh sikit nak bergaduh. Okey, berlaku perang antara Muslimin dan juga Yahudi. Kalau kita dapat lihat sekarang ni di Palestin, dan berlakunya banyak gempa bumi. Tandanya bumi itu dah tua. Bumi itu dah tua, banyak sakitnya. Itulah diibaratkan, itulah yang dimaksudkan dengan tanda kiamat kecil. Okey. Baik, kita lihat pula tanda kiamat besar, di mana yang pertama munculnya Dajjal yang akan merosakkan agama. Okey, yang kedua munculnya Ya'juj dan juga Ma'juj ini yang akan melakukan kerosakan di dunia ini. Okey, dua makhluk ini, Ya'juj dan juga Ma'juj, dia akan lakukan kerosakan atas dunia ini. Kemudian kita dapat lihat lagi akan diangkat kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu akan diangkat. Diangkat yang macam mana? Adakah diangkatnya hilang Al-Quran itu? Kalau kita lihat peristiwa muka surat Al-Quran yang hilang sudah berlaku sejak beberapa ketika ini. Okey, dan akan diangkat kitab suci Al-Quran ini boleh jadi dalam keadaan yang macam mana? Orang yang bacanya sudah tidak ada, kemudian orang yang nak memegangnya, orang yang nak membaca mengalunkannya pun sudah tidak kedengaran. Okey, manusia tidak lagi menyebut nama Allah SWT, dan ketika ini memang orang yang beriman ni tinggal dalam keadaan yang sangat-sangat sedikit. Okey. Dan kemudian keluarnya asap memenuhi bumi hingga ke angkasa. Adakah ini dikaitkan dengan jerebu? Kan? Adakah ini dikaitkan dengan jerebu yang disebut sebagai dukhan? Okey. Dan seterusnya terbit matahari dari sebelah barat. Okey. Andainya matahari terbit dari barat, takkan goyah cintaku padamu. Lagu Iwan dan juga Amalina satu ketika dahulu. Okey, baik. Ustaz tak hafal, cuma teringat. Okey, seterusnya rosaknya Kaabah Baitullah. Rosaknya Kaabah Baitullah. Dan sekarang ini pun banyak cubaan. Cubaan untuk merosakkan Kaabah Baitullah. Dengan cara yang macam mana? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ada satu cubaan melepaskan peluru berpandu daripada Yaman untuk menyerang, ataupun peluru berpandu itu dihalakan, disasarkan ke Kaabah, ke Mekah. Okey, dan akhirnya dapat dipintas oleh tentera Arab Saudi. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, kita lihat pula kesan beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, akan jadikan manusia itu berfikir dan membuat pertimbangan. Di mana setiap perkara yang nak dilakukan itu akan difikirkan terlebih dahulu dan akan dibuat pertimbangan terlebih dahulu. Yang kedua, manusia itu akan dihisap, di mana semua perkara yang dilakukan akan dihisap dan dikira seadil-adilnya. Macam kita lah, kan, duit yang kita gunakan ini akan ditanya, apa benda yang dah dibuat dengan RM200? Akan diminta resitnya, di manakah barangnya, adakah kadang-kadang barangnya tak ada, kan, resitnya tak ada tapi duit habis. Kan? Okey, itu kalau dekat dunia, tapi dekat akhirat nanti semua akan ditanya. Apa yang kita gunakan ini semua akan ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin disebut apa? Hari di mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut kita ini, dan
tangan, kaki, anggota badan ini akan menjadi saksi dan cerita, ya Allah, ni tuan aku, dia pergi ke mana-mana, dia pergi ke Sunway Carnival, dia pergi tengok wayang, dan tangan dia pada waktu itu dia buat macam-macam perkara yang tak sepatutnya. Na'udzubillah min zalik. Kita minta dijauhkan perkara-perkara yang macam tu. Waktu hari kiamat tak ada siapa pun yang boleh backup kita kecuali amalan kita. Tangan, kaki kita ni semua akan jadi saksi bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, perlu diingat, akhirat ini adalah tempat yang kekal abadi. Selepas itu tak ada dah tempat yang lain. Inilah tempat yang abadi. Kalau kita belajar dekat politeknik ini, tempat ini tak abadi pun. Sekejap je, 3 tahun cukup. Okey. Dah habis diploma, tamat, pergilah ke tempat lain, sama ada cari kerja ataupun sambung belajar ataupun kahwin. Kahwin jangan lupa jemput Okey. Baik, seterusnya, jadilah manusia berakhlak bila mana kita beriman pada hari kiamat. Sebab apa? Manusia yang berakhlak ini, manusia akan berakhlak dan juga menjauhi perkara tercela sebab takut kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dan yang kelima, manusia ini dia akan turuti, dia akan ikut perintah agama. Sebab apa? Dia rasa yakin dengan setiap kebaikan yang dia lakukan, dan kebaikan ini akan dihisap. Tak jemu-jemu melakukan kebaikan. Hidup di dunia ini kita perlu rasa tidak jemu dalam melaksanakan kebaikan. Jangan kita jadi seronok untuk melakukan kejahatan. Saya dapat satu soalan pada minggu lepas. Ustaz, adakah perlu kita terus lakukan perkara-perkara yang berunsur maksiat, ataupun kita nak bertaubat kemudian kita buat lagi dan selepas tu bertaubat dan buat lagi? Kan soalan. Baik, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah sentiasalah bertaubat. Kan sesungguhnya anak Adam itu yang terbaiknya adalah at-taibun khairun nas, khairu ibnu Adam, yang mana anak Adam itu yang terbaiknya adalah sentiasa bertaubat, mensucikan diri. Mensucikan diri ni maksud dia apa dia? Membersihkan diri daripada dosa, daripada kekotoran, daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah dorongan buat manusia supaya untuk berkorban jiwa, berkorban harta dan juga berkorban kesenangan. Itu sebab dia nak menuju ke hari akhirat ini, nak sampai ke syurga ini, kita kena berkorban jiwa kita. Ada kalanya kita kena berkorban perasaan kita untuk kita dapatkan redha Allah. Kita kena korbankan harta kita. Ada kalanya kita sangat-sangat sayang dengan harta kita. Nak bagi ke tak sedekah ni? Nak bagi ke tak? Kan? Tertanya-tanya nak bagi ataupun tidak. Akhirnya bagi juga, berkorban, dan Allah SWT akan gantikan dengan yang baik. Okey, seterusnya kita berkorbankan kesenangan. Yalah, orang nak solat bukan satu perkara yang mudah. Dia perlu korbankan kesenangan. Tengok TV tu seronok. Tak perlu ada alasan. Tapi nak semayang dia akan ada alasan yang berjela-jela panjangnya. Okey. Baik. Jadi, inilah kesan beriman kepada hari kiamat. Okey, seterusnya kita lihat beriman kepada qada dan juga qadar. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan qada dan juga qadar itu? Qada dan juga qadar itu semestinya kita ni perlu percaya kepada apa yang berlaku di dunia ini semuanya adalah menurut kemahuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan perjalanan hidup manusia. Manusia jadi kuat semuanya atas ketentuan Allah. Manusia jadi lemah, ketentuan Allah. Manusia kaya jadi ianya juga ketentuan Allah. Manusia ditimpa musibah, ia juga adalah ketentuan Allah SWT. Jadi adakah tugas kita perlu menyalahkan takdir? Sudah tentunya tidak. Kita ini hidup sebagai khalifah, kita kena cari solution, kita kena cari jalan penyelesaian, bukannya kita merungut dengan apa yang berlaku kepada kita. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan qada dan juga qadar? Qada adalah keadaan ataupun kejadian hukum yang berlaku pada diri seseorang itu seperti miskin, elok, buruk, untung, rugi, hidup, mati dan sebagainya. Dan qadar itu adalah ukuran dan juga sukatan yang ditentukan atas tiap-tiap makhluk. Jadi kita ada qada dan juga kita ada qadar.
Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiadalah kamu yang berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kamu ni yang mana berkemahuan ini, nakkan itu, nakkan ini. Sebaliknya, semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta nak itu, kita minta nak ini. Tapi yang izinkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah apa? Surah Al-Insan ayat yang ke-30. Baiklah, kita lihat pula jenis khadak. Yang pertama adalah khadak mubram. Khadak mubram adalah khadak yang tetap dan tidak mungkin berubah berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan Allah SWT yang meliputi segala kejadian yang berlaku. Contohnya apa? Contohnya hidup mati itu adalah ketentuan Allah SWT. Ini adalah satu perkara yang takkan berubah. Cumanya kita nak mati dalam keadaan apa? Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, ataupun su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Cara nak mati ni kita kena berusaha. Nak berusaha macam mana? Kita kena buat perkara-perkara kebaikan, barulah mati dalam keadaan perkara yang baik. Tetapkan niat yang baik. Tiap-tiap hari perbaharui niat kita. Niat supaya ianya perkara itu dapat restu, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perkara yang kedua yang disebutkan di sini adalah khadak yang kedua adalah khadak muallaq. Khadak muallaq itu adalah yang ditetapkan mengikut penyesuaian waktu dan juga keadaan. Okey. Jadinya, pelaksanaan khadak ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada keadaan dan sebab yang sesuai baginya berlaku. Contohnya apa? Rezeki seseorang itu disebabkan dia berusaha. Kebahagiaan seseorang itu disebabkan apa? Dia belajar macam mana nak capai bahagia. Kecelakaan yang berlaku kepadanya disebabkan apa? Adakah disebabkan kecuaiannya? Kejayaan yang berlaku kepada seseorang ataupun kegagalan itu, macam manakah tindak tanduknya? Apakah perkara yang telah dilakukan olehnya? Ya, itulah yang ditentukan. Bagi seseorang boleh diubah keadaannya dengan cara apa? Usaha dan juga ikhtiar manusia di samping berlakunya keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita sebagai manusia ini perlu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah kesannya apabila kita beriman kepada qada dan juga qadar ini? Yes, yang pertama, manusia akan rasa tenang. Tenang dalam hatinya. Sebab apa? Dalam hidup ini, hidupnya adalah untuk hidupnya sangat tenang. Disebabkan apa? Dia yakin apa yang ditentukan kepadanya ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah SWT itu maha adil terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, manusia akan berusaha, beramal dan juga berikhtiar mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti mana yang ditetapkan oleh Quran, seperti mana yang diminta oleh Nabi SAW, manusia akan berusaha, beramal dan juga cari jalan macam mana nak melaksanakan perkara itu asalkan tidak menyimpang dengan apa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manusia tidak akan sombong dan juga bongkak. Dia tidak akan sombong dengan perkara-perkara yang dia dapat. Contoh kejayaan yang dia dapat. Dia tak kata, tengok kejayaan yang aku dapat pada hari ini. See the hand lah. See the leg lah. Apa kaitannya kejayaan dengan kaki? Kan? Boleh jadi sebab orang bongkak, orang sombong ni, dia akan kata apa? Ni semua atas usaha aku. Sebaliknya kita ni kalau beriman kepada qada dan juga qadar, kita akan kata apa? Alhamdulillah, kejayaan saya hari ini menjadi seorang jutawan atas sebab izin Allah SWT. Allah SWT yang bagi, saya tak ada apa pun, usaha sikit je. Kan Allah SWT bagi lebih. Okay. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Okay, seterusnya, ilmu dan kebijaksanaan. Okay. Semua yang berlaku ini adalah semuanya daripada ilmu dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku ini adalah kehendak Allah, bukannya kehendak manusia semata-mata. Okey, habis berkaitan dengan rukun iman yang mana kita dah lihat berkaitan dengan percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat dan juga yang terakhir sekali percaya kepada qada dan juga qadar. Okey, baik. Kita teruskan dengan menjelaskan konsep ihsan. Menjelaskan konsep ihsan. Okey, cuba kita lihat gambar ini terlebih dahulu. Ya, 3 gambar yang ada dekat sini. 3 gambar yang ada dekat sini, yang mana gambar yang pertama, gambar yang kedua dan gambar yang ketiga.
apa yang kita dapat jelaskan dengan gambar-gambar tersebut. Gambar yang pertama menunjukkan apa? Menunjukkan ada dua orang yang memberi pertolongan kepada orang yang lain dalam menaiki bukit. Gambar yang kedua ni dalam dua wajah, wajahain, two faces kat sini, wajah yang baik dan juga wajah yang sedikit jahat lah kat situ. Dan yang ketiga, perkara berkaitan dengan dosa dan juga pahala. Okey. Jadinya, apa yang kita boleh faham kat sini? Yang pertama adalah ihsan. Yang kedua itu adalah konsep akhlak. Akhlak yang disebutkan kat sini adalah akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Dan yang ketiga, konsep dosa dan juga pahala. Dosa dan juga pahala di sini. Okey. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita fahamkan terlebih dahulu berkaitan dengan ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan baik yang dilakukan menggunakan panca indera yang dikurniakan Allah SWT, berpandukan hati yang suci, hati yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih. Dan istilah pula ibadat manusia terhadap Allah SWT seolah-olah dia melihat Allah SWT serta rasa yakin bahawa Allah SWT melihat dirinya, peribadatannya dan sentiasa mengetahui isi hatinya. Baiklah. Jadinya definisi ihsan boleh kita fahamkan di sini, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, disebut seperti mana disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Ihsan itu adalah bahawa engkau menyembah Allah SWT seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Tetapi sekiranya tidak dapat melihat Allah SWT, maka sesungguhnya Allah SWT melihat kamu. Itu rasanya ihsan. Kita buat apa-apa saja perkara. Kita sembahyang Allahu Akbar. Kita rasa apa? Allah SWT, kita ni sedang lihat Allah SWT. Tapi kalaulah tak dapat sampai hadir perasaan macam tu, kita kena rasa apa? Allah SWT sedang melihat kita. Jadi takkanlah tengah-tengah sembahyang tu kita nak jawab telefon. Takkanlah tengah-tengah sembahyang tu kepala kita, minda kita ini nak fikirkan tentang status WhatsApp yang kita update tadi itu, berapa ramai yang akan balas. Kan? Jadi kita sekiranya ada ihsan ini, kita akan fikir tindak tanduk kita. Baik. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra menyatakan, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Baik, buat perkara yang baik dapat dekat kita. Faedah tu dapat kat kita. Manfaat itu dapat kat kita. Tapi sekiranya buat perkara yang tidak baik, apa yang berlaku dekat kita? Buat perkara yang tak baik, dapatlah kesan buruk itu kepada kita. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya kita lihat pembahagian ihsan ini ada dua kesemuanya, dalam beribadah dan juga dalam muamalat. Kita lihat dahulu ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah ini ianya wajib ada sifat ihsan dalam kita melaksanakan ibadah, di mana ianya perlu dilaksanakan dengan teliti. Teliti yang macam mana maksudnya? Teliti yang dimaksudkan di sini adalah sempurnakan syarat, rukun, sunat serta adabnya. Kita nak sembahyang, buatlah dengan keadaan yang elok. Kan, perkara-perkara yang sunat, kita dah belajar berkaitan dengan perkara sunat di dalam solat. Contohnya seperti sunat hayat, sunat apa lagi? Sunat yang ada dalam solat itu sendiri kita kena lakukan, barulah adanya rasa ihsan. Sempurna rukun dia, sempurna syarat dia. Dan ihsan ini tidak akan tercapai dalam ibadah sekiranya kita lakukannya tanpa ada kesedaran yang kuat. Tak ada kesedaran, tidak ada rasa ihsan. Baik. Dan perlu ada perasaan. Perasaan apa? Seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan ibadah, ataupun sekiranya tak dapatlah kita capai, kita ni nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada rasa apa? Seolah-olah Allah sedang melihat kita. Dan yang terakhir, kita perlu jaga hubungan baik, bukan setakat dengan Allah SWT, tetapi juga dengan manusia, seperti hal ehwal kekeluargaan, ada suami, isteri, anak, pasangan dan sebagainya. Kita jaga, jangan kita layan seperti kita layan haiwan. Kita kena hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam
membantu orang untuk dapatkan kebaikan, untuk sampaikan kebaikan, kongsikan kebaikan. Ni setengah orang apa yang dilakukan adalah apa? Dia sebarkan kejahatan. Perkara ini tak sepatutnya berlaku. Okey, lagi dari sudut apa? Kebudayaan, politik dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pula ihsan dalam pekerjaan. Ihsan dalam pekerjaan ini sudah tentunya kita perlu lakukan. Yang pertama adalah buat dengan sehabis baik, iaitu bekerja atau melakukan satu pekerja itu ataupun pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, iaitu itqan, dengan cara profesional dan juga terbaik. Dan yang kedua, kita kena kuasai ilmu pengetahuan. Dengan menguasai ilmu pengetahuan itu dan juga mengetahui kemampuan diri berkaitan dengan tugas sehingga menyempurnakan kerja tepat pada masanya. Ya, kita nak buat satu perkara itu perlulah kita selesaikan dalam tempoh 1 bulan. Tapi kadang-kadang disebabkan tidak ada rasa ihsan itu, perkara yang 1 bulan dah jadi selama 3 bulan tertangguh. Inilah yang tidak perlu dilakukan. Tak patut sangat kita lakukan. Kita perlu rancang. Itu sebabnya perlu buat sehabis baik. Buat sesuatu perkara itu entry with apa? Dengan strategi. Buat sesuatu itu dengan ada strategi perancangan yang sebaiknya. Okey, dan kita juga perlu ikhlas dan benar dengan kerja dan juga amalan yang kita lakukan. Barulah hadirnya rasa ihsan. Tidak ada penipuan, tidak ada perkara-perkara yang bercanggah dengan peraturan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pula konsep akhlak. Ya, sebentar tadi kita dah lihat berkaitan dengan konsep ihsan, kita lihat pula konsep akhlak. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak itu dari sudut bahasa berasal pada perkataan khuluq yang bermaksud perilaku, perangai ataupun tabiat. Dan dalilnya riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan apa? Akhlak itu ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang ada dalam jiwa, dan daripada jiwa itu lahirlah perbuatan atau tingkah laku itu dengan sendirinya tanpa perlu melakukan pertimbangan dalam fikiran, iaitu hasil daripada kebiasaan perbuatan tersebut. Contohnya apa? Kita lihat ada orang yang jatuh. Kan? Kita lihat orang yang jatuh. Kita nak ambil gambar dulu ke kita nak tolong dulu? Kan? Okey, sekiranya keluar daripada tindakan kita itu adalah kita ambil phone dan terus ambil gambar, itu maksud itulah kebiasaan kita. Kita ni jenis nak apa? Kita ni jenis nak dapatkan liputan terlebih dahulu. Tapi kalau kita tolong dahulu, itu adalah apa? Akhlak kita, jenis nak tolong orang tersebut, bukannya tolong sebarkan, tolong rakamkan momen yang berlaku. Okey, baik, seterusnya. Okey, apakah peranan akhlak? Peranan akhlak itu, yang mana akhlak ini yang pertama tidak dapat dipisahkan daripada Islam, yang merupakan agenda utama dalam misi dakwah Rasulullah SAW. Sebab apa? Nabi sebut apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah SWT itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang kedua, kedudukan seseorang di akhirat nanti berdasarkan akhlak yang baik seperti mana yang telah dilakukannya di dunia. Dekat akhirat nanti kita perlu ingat yang mana Allah SWT nak letakkan kita dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik, semuanya ditentukan dengan apa? Apa yang kita lakukan dekat dunia nanti. Kalau dekat dunia itu kita lakukan perkara yang baik, baiklah dekat akhirat. Kalau dekat dunia itu kita lakukan perkara yang tak baik, ambillah engkau dekat akhirat nanti. Okey, baik, yang ketiga, Allah SWT memuji akhlak Rasul dan menggalakkan manusia mula menghiasi diri dia dengan akhlak yang mulia. Jadi kita ni perlulah ada akhlak yang mulia. Janganlah kita duk rasa berprinsip sangat dengan perkara-perkara yang akhlak yang tak mulia tu. Dah orang buat macam tu dekat aku, takkan aku nak balas kebaikan? Jangan. Nabi sendiri, Yahudi yang bukannya ikut ajaran agama Islam itu sendiri yang melakukan baling najis kepada Nabi. Nabi tak baling najis. Katakan berlaku kepada kita, hari ni orang baling najis, agak-agaknya kita ambil terus lori indah water tu, terus simbah orang tersebut. Kan? Takut-takutnya dia macam tu. Okey? Baik. Dan yang keempat,
Akhlak itu merupakan lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Jadinya apabila kita ini diuji, orang lakukan perkara yang tidak baik kat kita, kan? Kita ambillah iktibar daripada perkara tersebut. Janganlah kita balas. Janganlah kita balas dengan perkara yang tidak berakhlak. Sebab apa? Sebabnya takut-takutnya kita pun sama dengan orang yang melaksanakan perkara yang tak berakhlak tersebut. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, kita lihat pula perbezaan antara akhlak dengan etika. Apakah yang membezakan akhlak dengan etika tersebut? Baiklah, akhlak dan juga etika ini ada bezanya. Di mana akhlak itu adalah sistem yang menilai tindakan zahir dan juga batin. Dua perkara. Zahir itu luaran kita, batin adalah dalaman kita. Jadi apa yang keluar daripada zahir itu sebenarnya dia come out daripada apa? Batin manusia, dalaman manusia. Manakala etika pula adalah sistem yang menilai tindakan zahir manusia saja. Kadang-kadang kita nampak macam, wah, sangat membantulah orang ni, tapi dalam hatinya adalah apa? Aku buat kerana terpaksa. Okay. Sangat-sangat berbeza dengan akhlak. Okay. Jadi nampak tak perbezaannya? Gitu. Okey, baik, seterusnya. Akhlak ini mencakupi pemikiran, perasaan dan juga niat di hati manusia dalam menjaga hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan juga manusia dengan makhluk lain. Tapi etika ini pula mencakupi pemikiran, perasaan dan juga niat manusia itu dan niat di hati manusia itu dalam menjaga hubungan antara manusia dengan manusia sahaja. Okey, seterusnya, nilai akhlak itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Al-Quran dan juga tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala etika itu pula ditentukan oleh manusia pula adalah manusia dan kehendak masyarakat. Dan nilai akhlak pula bersifat mutlak, sempurna dan juga tetap. Apa yang dilakukan itu baik, baiklah perkiraan dia, tidak berubah kepada jahat. Dan apa perkara yang dilakukan buruk itu tidak akan dikira sebagai perkara yang baik. Tetapi kalau kita lihat, nilai akhlak ini dia bersifat relatif. Kadang-kadang orang lakukan kejahatan kepada kita dan kita balas balik sebab apa? Untuk jadikan kepuasan daripada diri kita, ia boleh berubah menjadi apa? Oh, kalau begitu dia patutlah dilakukan. Okay. Itulah yang dikatakan relatif dan subjektif dan juga sementara. Jadi matlamat pengamalan akhlak yang baik adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga dekat akhirat. Dan etika ini pula bermatlamat memenuhi kehendak yang lebih berorientasikan keuntungan dan kerugian akibat daripada sesuatu perbuatan tersebut. Baiklah. Kita lihat pula faktor pembentukan akhlak. Okey, yang pertama ini faktor pembentukan akhlak ini. Okey, kalau dapat kita lihat di sini. Okey, faktor pembentukan akhlak yang pertama adalah disebabkan keturunan. Okey, sekiranya keturunannya baik, jadi seseorang itu akhlak dia pun akan jadi baik. Sekiranya keturunan dia itu adalah lakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk orang lain, maka akan diperturunkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mahmudah. Okey, seterusnya. Persekitaran, bagaimana persekitaran tempat kerja, persekitaran tempat tinggal kita, dan itu juga akan mempengaruhi tempat tinggal kita dan juga akan mempengaruhi diri kita. Okey, seterusnya rakan sebaya, peers. Okey, rakan sebaya ini juga boleh membentuk akhlak seseorang. Kalau rakan itu baik, baiklah jadinya. Kalau rakan itu buruk akhlaknya, buruklah akhlaknya. Kalau rakan itu melakukan perkara-perkara yang berfaedah, faedahlah yang akan dapat. Tapi ni rakan sendiri yang tunjuk ajar macam mana nak akses kepada laman-laman web yang tak sesuai. Jadi kita pun terjebak juga. Dan bila terjebak, apa yang berlaku? Habis. Diri kita akan buang masa dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Seterusnya adat ataupun perkara-perkara yang disebut sebagai peraturan-peraturan kecil. Di sini, sekiranya kita lakukan perkara itu dan perkara itu dikatakan baik, baiklah jadinya. Tapi sekiranya perbuatan itu dikira sebagai baik bagi mereka, sedangkan itu adalah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama, maka habis. Perkara itu tidak membentuk akhlak yang baik.
Seterusnya, peraturan yang wujud. Peraturan ini juga akan membentuk akhlak seseorang. Jadi kita perlu ikut peraturan. Ikut peraturan dengan sebaiknya. Bukan ikut sebab kita rasa kena ikut lah. Kan? Sebab rasa terpaksa. Okay? Sepatutnya kita ikut peraturan itu sebab untuk membentuk akhlak kita. Dan akhir sekali disebabkan apa? Kita ada ilmu. Orang yang berilmu ini dan menunjukkan kepada dirinya betul-betul berilmu, dia ini ada akhlak. Okay? Dia itu ada akhlak. Jadi macam mana perkaitan antara ilmu dengan akhlak ini? Kan? Jadi kita boleh faham di sini, dia ada ilmu, dia amalkan ilmu dan dia akan menjadi orang yang berakhlak. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang berilmu tapi dia tak ada akhlak. Sebab apa? Ilmu itu tidak sampai kepada hati dia. Dia tidak dapat menghayati. Sebaliknya orang yang berilmu ini makin berilmu, makin berakhlak. Itulah yang sepatut berlaku kepada orang tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula ciri-ciri akhlak. Yang pertama, akhlak itu adalah mutlak dan menyeluruh. Tidak hanya berkisar berkaitan dengan satu-satu perkara saja, tapi dalam Islam ini akhlak itu menyeluruh. Menyeluruh yang macam mana? Bangun saja tidur sampai kita pejam mata, yang tidak akan dibuka, iaitu kita mati sekalipun, dia akan berkaitan. Bangun tidur, kita macam mana nak gosok gigi, macam mana kita nak makan, macam mana kita nak hidup dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan macam mana adab kita, akhlak kita dengan guru kita juga disebutkan oleh dalam agama kita. Okey, baik. Dan itu sebab dia mutlak dan juga menyeluruh. Okey, yang seterusnya, yang kedua ini, ciri-ciri akhlak ini dia adalah sederhana dan juga seimbang. Tidak menyusahkan kita, tidaklah sampai memberatkan kita, sehingga terpaksa tinggalkan perkara yang lain. Itu bukan ciri akhlak. Tapi akhlak ini ciri dia adalah sederhana dan juga seimbang. Baiklah. Okey, seterusnya yang ketiga itu, akhlak itu mencakupi suruhan dan juga larangan. Apa yang disebutkan berkaitan dengan akhlak ini, perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh kita, kita tidak akan lakukan. Sebaliknya, apa yang disuruh itu, kita perlu lakukan. Baiklah, di mana akhlak itu akan menyebabkan manusia itu, dia lebihkan perkara-perkara yang disuruh dan dalam masa yang sama kena tinggalkan larangannya. Jadinya dalam akhlak ini, dalam agama Islam ini sendiri tidak akan berlaku perkara yang disuruh pun dibuat, perkara yang dilarang pun turut buat. Tidak. Sebaliknya dalam agama Islam ni, perkara yang sepatut dibuat kita kena buat, iaitu yang disuruh kita buat, yang dilarang pun kita kena tinggalkan. Okey, seterusnya dari sudut yang ciri akhlak yang keempat adalah bersih dalam pelaksanaan. Bersih dalam pelaksanaan ini boleh kita maksudkan di sini berkaitan dengan apa? Berkaitan untuk kita capai sesuatu matlamat itu, okey, cara pelaksanaannya mestilah bersih mengikut tata cara Islam. Dan Islam tidak menerima satu konsep yang disebut sebagai perbuatan yang menghalalkan cara. Contohnya apa? Contohnya, seseorang pelajar nak lulus dalam exam, dalam peperiksaan. Pelajar itu tidak akan buat perkara-perkara apa sahaja. Contohnya, dia meniru, dia seluduk nota, dia tulis dekat kaki, tulis dekat tangan, tulis kat badan, semata-mata nak berjaya di dalam exam. Sebaliknya, pelajar tersebut, dia akan buat dengan cara yang bersih, cara yang sepatutnya, cara yang legal, yang ikut peraturan. Supaya apa? Apa yang dia nak capai itu mestilah tidak ada usaha-usaha kotor. Contohnya orang nak kaya, kita ambil contoh satu lagi. Orang yang nak kaya, dia tak akan terjebakkan diri dia dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Nak kaya punya pasal, jual dadah. Nak kaya punya pasal, jual orang. Nak kaya punya pasal, bunuh orang yang kaya, lepas tu rampas harta dia. Takkan berlaku sebegitu rupa. Dan akhir sekali, ciri-ciri akhlak ini perlulah ada keseimbangan. Keseimbangan yang disebutkan di sini apa dia? Keseimbangan antara rohani dan juga jasmani. Keseimbangan yang dikatakan ini mestilah seimbang antara dunia dan juga akhirat, iaitu sesuai dengan keperluan manusia. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Baiklah, kita lihat penerapan akhlak itu
dapat diterapkan akhlak itu dalam pelbagai bidang, dan kita lihat kepada dua bidang yang kita nak fokuskan di sini adalah yang pertama dalam bidang pengurusan dan perniagaan, dan yang kedua dalam sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Yang pertama kita lihat dalam akhlak ini, penerapan akhlak dalam bidang pengurusan dan perniagaan ini, kita dapat katakan perlunya diterapkan akhlak dalam bidang pengurusan dan perniagaan, iaitu dengan cara yang macam mana? Perlunya ada sifat siddiq. Apakah yang dimaksudkan dengan siddiq? Siddiq itu adalah benar. Perkara yang kita nak lakukan itu mestilah benar, tidak menyalahi, tidak bercanggah dengan peraturan, tidak bercanggah dengan apakah yang telah disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perlulah melaksanakan amanah. Tugas kita di atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan amanah yang telah ditetapkan, yang telah diperintahkan kepada kita. Kita tidak bolehlah orang kata apa, yalah jadi ketua kan, nampak duit banyak sana sini. Jadi kita pun pecah amanah dengan cara apa? Kita ubah suai satu-satu perkara itu dengan tujuan untuk apa? Kita ambil bahagian itu. Ya, sebab apa? Sebab berada sebagai seorang ketua, ataupun kita sebutkan di sini, bila kita pegang satu-satu amanah dan keadaan kita dalam kedudukan, satu kedudukan yang sangat tinggi, kita sebenarnya diuji dengan apa? Dengan amanah. Ya, tidak kiralah di mana-mana peringkat sekalipun, peringkat kecil ataupun peringkat atasan, yang berada dekat peringkat negara. Kalau dia tak jaga amanah dia akan buat apa? Dia akan pecah amanah. Okey, baik. Dan yang ketiga, perlulah menyampaikan perkara yang benar, menyampaikan mesej Islam di dalam apakah pengurusan perniagaan yang dilakukan itu. Dan yang terakhir sekali, perlulah ada apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksudkan di sini apa dia? Kebijaksanaan mestilah ada impian, ada hasrat, ada hala tuju dalam perniagaannya, supaya apa? Apa-apa saja keputusan yang dilakukan itu tidaklah menindas. Apa saja keputusan yang dilakukan itu mestilah memberikan manfaat kepada pihak yang lain. Itulah yang disebutkan dengan kebijaksanaan. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Seterusnya kita lihat pula penerapan akhlak dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama mestilah ada niat yang ikhlas. Niat ikhlas dan niat yang baik. Sebab apa? Niat yang ikhlas ini akan membantu, akan mewujudkan akhlak yang baik. Bukannya, contoh dalam bidang sains dan juga teknologi, dapat hasilkan sesuatu ciptaan, tetapi niat dia adalah untuk mengaut keuntungan dan dalam masa yang sama boleh menindas orang lain. Itu adalah niat yang tidak baik. Yang kedua, mestilah adanya sifat ihsan, bersifat ihsan. Mestilah adanya rasa belas kasihan kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, dan juga dapat jadikan diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa apa? Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Dan yang ketiga ini, mesti ada ketelitian. Ketelitian yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan itqan. Berkaitan dengan itqan. Dan kalau kita faham dekat sini, itqan ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan ketelitian dan juga rasa cermat sehingga wujud keserasian antara satu sama lain. Kalau kita dapat jelaskan di sini, kebesaran, keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita sebagai manusia ini perlulah memelihara segala aktiviti dengan sebaik-baiknya seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita juga perlulah ada apa? Perlu menerapkan bermesyuarat dan juga bermuafakat. Sebab apa? Kita menghadapi satu-satu permasalahan ataupun cabaran, nak menggunakan idea kita sahaja semestinya tidak akan berjaya. Tetapi untuk memudahkan sesuatu perkara itu dilaksanakan, salah satunya dengan apa? Dengan cara kita bermesyuarat, kita bermuafakat, dapatkan pandangan daripada pihak yang lain. Dan dengan cara itu, sesuatu pandangan ataupun keputusan yang dihasilkan boleh jadi akan memberikan manfaat kepada kita dan juga tidak akan memudaratkan. Dan yang terakhir sekali, perlulah kita ini mengekalkan keseimbangan dan juga kesederhanaan. Sebab apa? Kalau kita lihat kesederhanaan ini, kita perlu jadikan ia satu peluang untuk yang dapat kita sebutkan di sini, tidak
menindas satu perkara yang lain, tidak orang kata apa mengakibatkan satu perkara itu terkorban. Kita nak dapatkan alam ini, hidup kita ini hidup dalam keadaan yang baik, tapi dalam masa yang sama kita terpaksa korbankan perkara yang perlu kita kekalkan dalam dunia ini. Contohnya seperti pembangunan dalam kehidupan kita ini. Okay? Tapi tak perlulah sampai kita nak korbankan hutan, kita biarkan pencemaran itu makin lama makin banyak, sedangkan apa yang perlu kita ada ini adalah perlulah seimbangkan, kekalkan keseimbangan dan juga kesederhanaan. Baiklah. Okey, dan kita masuk satu topik yang terakhir. Satu topik yang terakhir ini adalah berkaitan dengan menyatakan pahala dan juga dosa, konsep dosa dan juga pahala. Okey, apa yang kita boleh faham di sini, kita sebagai umat Islam ini dituntut untuk beriman, di mana setiap manusia itu dituntut untuk beriman dengan hari akhirat bagi mendapat pengadilan dan juga pembalasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap amalan yang kita lakukan itu adalah ukuran yang dapat memperlihatkan tahap sebenar kehambaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita ini juga akan diberikan ganjaran pahala. Manusia yang tinggi ketakwaan dan juga amal ibadatnya akan diberikan ganjaran pahala. Manakala dosa dan juga kemungkaran yang dilakukan oleh manusia ini, mereka ini akan berada di martabat yang paling rendah dalam konteks kehambaan, di mana mereka ini akan hidup di dunia dengan bergelumang dengan dosa dan juga kemungkaran. Jadinya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas mengatasi kemurkaannya apabila kita ini dapat memahami dosa dan juga pahala. Jadi persoalannya kepada kita, apa yang kita nak lakukan ini, sama ada dosa ataupun pahala. Sama-sama kita fikirkan. Nak hidup sampai ke akhirat nanti, nak masuk ke syurga, confirm kita kena kawut seberapa banyak pahala. Dan dalam masa yang sama kita nampak dosa, tetapi dosa ini yang mana syaitan telah jadikan kepada anak Adam, manusia ini, mempercantikkan keburukan, kemungkaran dosa itu di mata manusia. Supaya apa? Buatlah dosa, buatlah dosa, buatlah dosa. Sebab apa? Itu cantik, itu sangat seronok, itu sangat best. Dan berapa ramai di kalangan manusia yang terpesona dengan perkara tersebut. Itulah yang menyebabkan mengapa neraka dijadikan kepada mereka yang tidak dapat tahan, mereka yang tidak dapat untuk laksanakan amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajar-pelajar sekalian, amar ma'ruf nahi munkar inilah yang kita perlu tegakkan dalam diri kita. Buat perkara yang disuruh dan juga dalam masa yang sama kita serulah perkara-perkara yang dimungkar itu untuk kita tinggalkan bersama-sama. Baiklah, jadi soalan latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar sekalian seperti mana yang telah ada di sini. Okey, yang pertama, nyatakan kesan kepada individu sekiranya seseorang itu beriman kepada malaikat. Dan yang kedua, bincangkan mengapa orang beriman perlu percaya kepada qada dan juga qadar. Dan yang ketiga, berikan 3 kesan yang akan berlaku sekiranya seseorang Muslim itu mempunyai akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Jadinya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apa yang kita boleh simpulkan di sini adalah berkaitan dengan apa? Kita dah lihat berkaitan dengan rukun iman, kita dah lihat berkaitan dengan ihsan, konsep akhlak dan juga dosa dan juga pahala. Sekiranya kita pegang perkara itu dan ingat apa yang kita lakukan pada hari ini akan diberi balasan oleh Allah SWT, kita akan jadi manusia yang sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Kita dah bersedia untuk perjalanan hidup kita yang kekal abadi dekat akhirat sana nanti. Tetapi kalau kita tidak betul-betul bersedia, kita akan apa? Terpesona dengan apa yang ada dekat dunia ini. Itu sebabnya ramai orang yang leka, ramai orang yang tidak sedar, dan akhirnya barulah dia sedar waktu bila dah sampai di destinasi sana, dah dimatikan. Barulah dia minta pertolongan, bantuan kepada Allah SWT untuk hidup balik dekat dunia. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah Al-Sajdah dan surah As-Sajdah Allah SWT sebut apa? Orang-orang yang telah dimatikan ini dah nampak, dah lihat, dah dengar. Izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, absarna, kami dah tengok,
wasami'na farji'na, kami dah dengar, kembalikanlah kami kepada dunia, kembalilah kami dekat dunia, farji'na na'mal salihan, kami nak buat amalan, inna muqinun. Waktu itu barulah yakin dengan apa yang Allah SWT sebut. Waktu yang dekat dah mati itu barulah yakin dengan apa yang pernah mereka dengar sewaktu mereka hidup dekat akhirat, waktu hidup dekat dunia itu. Baiklah, jadi yang pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, selepas ini seperti biasa kita akan berikan soalan-soalan kefahaman dan juga pengukuhan untuk anda laksanakan bagi mengukur tahap kefahaman dan juga untuk tingkatkan kefahaman dan juga pengukuhan ilmu anda. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kekurangan, dan jumpa lagi di lain-lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.